السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا انفعنا بما علمتنا رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أما بعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. وقال نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya engkau yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai akhlak yang sangat mulia. Di dalam hadis baginda Nabi menyebutkan bahwasanya akmalul mu'minina imana, dan sesungguhnya kesempurnaan bagi orang-orang yang beriman di dalam imannya ialah mereka-mereka yang baik dari segi akhlak ataupun budi pekertinya. Riwayat Imam Tirmizi. Muslimin hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat dipertemukan setelah hampir sebulan kita berhenti sebentar atas komitmen dan juga kekangan masa dan sebagainya. Dan semoga pada tengah hari ini majlis yang kita adakan ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung perbahasan kita di dalam kitab Iman dan Kehidupan yang mana dikarang oleh Fadil Ustaz Dr. Yusuf Fardawi hafizahullah taala. Semoga kitab yang mana telah dilaksanakan ataupun kitab yang telah dikarang ini memberikan manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah kita akan sambung di dalam tajuk perbahasan mengenai akhlak dan juga moral ataupun iman dan juga moral, yang mana membuat satu perbandingan dan perbezaan yang sangat jelas dan juga terperinci mengenai perbezaan di antara akhlak dan juga moral, yang mana ianya sangat-sangat memberikan kesan kepada diri kita pada hari ini apabila kita menggunakan akhlak ataupun apabila kita menggunakan moral. Kerana istilah ini adalah istilah yang berbeza mengikut kacamata yang dibawa oleh pandangan barat dan juga Islam. Secara ringkasnya saya boleh simpulkan bahawasanya iman ini ataupun akhlak, minta maaf, akhlak dia adalah satu perkara yang mengurus takbir, perilaku, budi pekerti, tingkah laku manusia, perwatakan mereka dari dalam dan juga luaran, yang mana ianya membawa kepada ubudiyyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala moral bagi pandangan yang dibawa oleh barat, dan moral pada asalnya dibina ataupun diciptakan oleh bagi mereka yang duduk di Yunan ataupun falsafah di Greek tua satu ketika dahulu yang mengistilahkan moral. Banyak istilah yang digunakan pakai, antaranya moral ini adalah satu tingkah laku yang dibina hasil daripada persepsi masyarakat. Berarti hari ini kalau kita petik sampah, kalau kita tidak meludah merata-rata, bagi pandangan masyarakat itu adalah satu moral yang sangat baik. Bagi pandangan Islam, ianya sangat berbeza. Bila kita buang sampah merata-rata, maka kita telah terkeluar ataupun lari daripada pandangan hadis an-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Artinya perbezaan yang sangat luas, dan perbezaan tersebut ianya melibatkan urusan pahala ataupun tidak pahala istilahnya. Berarti pada hari ini sekiranya kita mempraktikkan mengenai akhlak Islamiah,
di sana dia akan dinilai sebagai satu ibadah di dalam kehidupan kita apabila kita melaksanakan perkara tersebut kerana ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala moral apabila kita melaksanakan satu tindakan baik yang diistilahkan oleh pandangan masyarakat barat yang dikira sebagai moral yang baik, maka ianya akan didapati sebagai pandangan baik bagi pandangan masyarakat. Kita ambil contoh di barat, contohnya pada hari ini, apabila seseorang yang melakukan ataupun minum arak di luar daripada premis, maka mereka ini sekiranya mengganggu gugat masyarakat ataupun anggota masyarakat yang lain, maka mereka ini akan dikenakan tindakan sivil, iaitu dikenakan tindakan berkelakuan baik dalam tempoh-tempoh tertentu. Berarti di sini masyarakat menjadi suatu pembentukan persepsi baik kepada diri seseorang apabila suatu tindakan yang tidak baik sudah dilakukan oleh seseorang manusia. Maka di sini sekiranya tindakan yang dibuat ataupun kelakuan seseorang manusia tersebut ianya dinilai baik, maka ianya perlu dinilai nilaian tersebut melalui pandangan masyarakat. Berarti ianya bukan melibatkan pandangan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ianya tidak melibatkan pandangan ubudiyah kita sesama manusia dalam kita beriman ataupun tidak beriman. Itu beza yang sangat besar dalam perbahasan moral dan juga perbahasan akhlak. Maka dalam pandangan moral barat juga menyebutkan bahawasanya pada hari ini kita perlu bermoral selagi mana ianya diperlukan dalam masyarakat. Berarti pada hari ini akhlak ataupun moral bagi pandangan barat ianya menjadi keperluan sekiranya masyarakat perlu. Sekiranya masyarakat tak perlu, maka tidak perlu bermoral. Ini pandangan yang dibawa oleh barat dan juga sebagainya. Ini kita tolak bagi pandangan Islam. Kerana akhlak bagi pandangan Islam, ia melibatkan urusan dosa dan pahala. Hari ini kita berakhlak, contohnya tidak melakukan perkara-perkara ataupun menyatakan perkara-perkara yang di luar daripada batasan agama. Contohnya kita tak maki hamun orang. Ia dinamakan sebagai moral. Walaupun ianya pada hakikatnya dia termasuk dalam bab pahala dan juga dosa di dalam Al-Quran dan sebagainya, tetapi ia dinisbahkan sebagai akhlak, tata cara perilaku peribadi perwatakan manusia, bagaimana dia berhubung kait dengan manusia dan juga alam dan sebagainya. Dan suatu perkara yang perlu kita ingat lagi, dalam akhlak Islam ianya tidak terbatas hanya perkara yang luaran. Ia melibatkan urusan dalaman. Khatirah, pintasan hati kita pada ni. Kita berasa duduk dekat dalam kelas, kalau siapa yang belajar, mahasiswa ataupun staf, jabat, duduk sebelah, kita tengok kawan kita pakai smart, kita dalam hati, berasa nak tunjuk aku tu. Khatirah, lintasan jahat yang berlaku ini sekiranya kita niatkan ataupun kita memang kita layan nilai, maka benda itu dinilai sebagai akhlak yang tidak baik dari segi batiniah, dari segi dalaman. Tapi kalau luaran, seperti mana yang kita sebutkan tadi, bahkan benda-benda yang lain. Jadi pada hari ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah kenapa akhlak ini sangat penting dalam diri manusia dan juga dalam pembinaan masyarakat. Perkara asas yang pertama bahawasanya manusia seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Allah Ta'ala menyebutkan tatkala mana nak diciptakan satu makhluk yang baru untuk jadikan sebagai seorang khalifah untuk memimpin dunia, memimpin alam dan sebagainya. Lalu para malaikat berkata, kenapa nak lantik manusia yang mana dia telah melakukan pertumpahan darah, yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kemudian malaikat mengatakan, sedangkan kami ini sentiasa bertasbih, memuji, mensucikan engkau, kenapa tak lantik kami? Lalu Allah Ta'ala kata, kamu tak tahu ataupun sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang kamu tak tahu. Berarti di sini dalam ayat ini yang kita nak bagi tahu ialah manusia adalah merupakan komposisi ataupun kita katakan sebagai komponen alam yang mana dia mengurus takbir, yang mana dialah yang akan mengatur apa yang ada di atas muka bumi pada hari ini. Berarti kerosakan yang berlaku seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ar-Rum contohnya, zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah terbit kerosakan di daratan dan juga lautan, yang mana hasil daripada tangan manusia sendiri contohnya. Berarti banyak perbincangan di dalam Al-Quran mengenai manusia, iaitu mereka-mereka yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jaga alam. Sebab apa manusia?
Kerana manusia ini, kata Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam. Dia telah dimuliakan. Disebabkan apa? Disebabkan akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia, yang tidak dikurniakan kepada malaikat, yang tidak dikurniakan pada haiwan, yang tidak dikurniakan kepada sektor ataupun kita katakan komponen alam yang lain. Haiwan tak dapat, benda-benda ni tak dapat. Yang mana akal ini tujuan dia untuk memandu manusia supaya berfikir secara waras dan juga berfikir mengikut landasan wahyu. Bererti pada hari ini akhlak menjadi satu tunjang dalam diri manusia supaya ianya membezakan di antara perkara yang baik dan juga buruk. Itu dinamakan sebagai mumayyiz dalam agama. Itu perkara pertama. Yang kedua, bahawasanya struktur badan manusia pada hari ini, dia bukan hanya terdiri daripada jasad fizikal, tetapi dia ada internal dan eksternal. Ataupun kita katakan pada hari ini, dia ada tubuh, jasad dan juga ada jiwa. Dia ada jasmani, dia ada roh. Dia ada syahwat, dalam sama dia ada akal. Dia ada iman, dalam masa yang sama dia juga ada nafsu. Yang mana dia ada, kita namakan sebagai charge positif dan negatif. Yang dia akan berlaku pertentangan. Dia tidak akan berlaku dalam keadaan boleh duduk sekali. Hari ini tidak boleh. Hari ini kita katakan bahawasanya manusia ini dia boleh beriman dalam keadaan dia dalam masa yang sama dia boleh melakukan maksiat. Memang boleh berlaku, tetapi iman dia masih dalam keadaan iman tingkatan yang tidak sempurna dan sebagainya. Berarti pada hari ini, dengan adanya iman ataupun kita kategorikan sebagai akhlak Islamiah yang ada dalam diri manusia, maka dia sebagai daya peimbang supaya hari ini manusia yang mana jasad dia ini diberikan makan secara fizikal, kita makan nasi dan sebagainya, maka kita dah bagi satu kita namakan suplemen, satu benda yang kita namakan sebagai makanan khusus untuk diri kita. Tapi bagaimana untuk dengan iman kita? Bagaimana pula untuk hati kita? Bagaimana untuk roh kita yang nak hidup untuk lawan balik dengan nafsu kita yang pelbagai, dengan tindakan ataupun dengan keinginan-keinginan yang melampau? Maka akhlak datang menjadi daya peimbang. Kalau akhlak kita ataupun kita katakan pada nafsu kita melampau, maka Islam letakkan akhlak bernama qanaah pada ini. Berasa cukup, al-kifayah. Berasa cukup dengan apa? Redha dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan dan sebagainya. Maka hari ini, bila ada sifat tersebut, ada indikator tersebut, menyebabkan kita ni tidak melampau-lampau sehingga membawa kepada pembaziran, sehingga membawa kepada hutang piutang, ataupun sehingga membawa kepada diri kita muflis dan sebagainya. Itu peimbang dia. Maka sebab itu pada hari ini, perkara asas pada petang ini yang kita nak tegaskan ialah kenapa ianya sangat penting. Kerana memang struktur diri manusia dia sangat-sangat perlukan perkara tersebut. Bahkan ada perkataan yang dibawa oleh ahli golongan etis ataupun golongan yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia kata bahawa kalau tidak ada Tuhan, kalau tidak ada agama, tidak ada akhlak, maka dia kata bahawa seorang kawan sendiri tidak boleh dipercayai. Bahkan seorang isteri pun tidak boleh dipercayai. Sebab apa? Ketika itu dia dah tak tahu apakah pengharapan terhadap si isteri sekiranya dia di luar pada rumah. Melainkan pengharapannya adalah pada agama. Kalau ditinggalkan agama, ditinggalkan iman, ditinggalkan akhlak, ditinggalkan Tuhan dalam diri si isteri tersebut, maka dia akan buat tindakan yang mana menuruti pandangan ataupun kehendak daripada suami. Kalau dia tidak ada, ini pandangan daripada etis yang asalnya dia tak percaya Tuhan. Tiba-tiba dalam bab ini dia dah kalah. Sebab apa? Dia melihat bahawa di sana tak ada orang yang boleh kontrol. Kalau ada CCTV sekalipun, dia bukan boleh buat apa. Dia sekadar boleh tengok saja. Tapi yang nak tegur balik, yang nak menegur kesilapan, yang nak menegah daripada ketika mana nak melaksanakan perkara tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah sama ada melalui agama ataupun erti kata yang lain dengan iman ataupun dengan konsep ketuhanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu menjadi suatu perkara yang sangat sukar untuk kita kontrol diri manusia pada hari ini dengan kita membuat pengawasan 24 jam. Kita buat pengawasan. Kita 24 jam nak tengok orang rumah kita, nak tengok bini kita, tengok je dia buat apa. Kita pula nak tengok anak kita macam mana. Kita pula nak tengok masyarakat kita semakin. Maka di sini agama ajar, agama hantar satu perkara sama ada dinilai sebagai satu akhlak ataupun agama hantar iman. Yang mana ianya melibatkan urusan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara tersebut menjadi pengawas kamu dalam kamu nak melaksanakan perkara dan juga tindakan. Sebab itu saya kerap ulang kali saya sebutkan kepada pelajar-pelajar saya sebutkan mudah saja. Dalam midterm itu kan, midterm 20% sama saja mana college pun. 20% midterm. Saya kata, ini midterm kamu.
markah tersebut mewakili 20% daripada markah PSS kamu, penilaian setengah ataupun sepanjang semester kamu, untuk dapatkan 50% termasuk assignment dan sebagainya. Saya tidak berhalang ataupun tidak akan mengawas kamu dalam keadaan 2 jam nak tengok kamu berminta. Contoh 2 jam, kalau sejam, ikutlah kos dan sebagainya. Tapi saya sebut mudah pada pelajar-pelajar bahawasanya sekiranya kamu nak meniru, silakan, saya tak larang. Tapi kamu tanggung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kamu buat tindakan yang mana bersalahan dengan etika sekiranya kita dalam peperiksaan. Sekarang ni kamu tak nak tiru disebabkan saya ada, ataupun kamu tak nak tiru disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada. Kalau saya ada tapi saya gadik, saya tengah buat kerja dan sebagainya, kamu boleh meniru juga, ada potensi untuk tiru. Adakah kamu nak tiru? Kalau kamu masih meniru, bahawasanya kamu buat tiru tersebut adalah kehendak sendiri. Dan sekiranya kamu tak tiru, dan setelah manusia keluar kamu tiru, berarti kamu tiru ataupun kamu tak tiru disebabkan saya ni. Berarti konsep penilaian akhlak, konsep keimanan yang kita nak terap, buatlah macam mana sekalipun, ada CCTV, ada pengawal peperiksaan sekalipun, kita takkan tiru. Sebab kita tahu bahawa ini melibatkan urusan ilmu, melibatkan urusan amanah kita dengan Allah SWT, amanah kita dengan guru, amanah kita dengan sebagainya. Yang mana kalau kita terapkan konsep ini, maka ia menyebabkan pada hari ini kita tetap tidak akan meniru, walaupun kita ada ruang dan peluang untuk meniru. Kan hari ini macam-macam gadget kita boleh buat macam-macam. Maka sebab itu pada hari ini, inilah konsep yang dinamakan sebagai ihsan di dalam agama, yang kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada dalam ataupun sentiasa berada di sekeliling kita dan sentiasa memerhatikan diri kita. Maka sebab itu kesulitan tersebut agama ajar dan agama letakkan yang dinamakan sebagai akhlak ataupun keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara pertama pada hari ini. Yang kedua, hari ini pandangan barat bahawa undang-undang dan peraturan menjadi suatu pengekang untuk membentuk sikap dan juga tata laku manusia. Maksudnya buat undang-undang. Undang-undang tidak boleh melebihi pemanduan sekian-sekian. Undang-undang tidak boleh minum arak di luar daripada premis. Premis kamu boleh. Undang-undang boleh minum arak bahawasanya, tetapi mengikut kadar alkohol yang tertentu. Contoh, undang-undang yang telah dibuat. Tetapi sejauh mana persoalan yang ditimbulkan pada hari ini, dia dapat membentuk diri manusia supaya berperilaku, berperwatakan dan juga menjadi seorang manusia yang benar-benar melaksanakan, mengikut perintah dan undang-undang tersebut dalam keadaan sempurna. Persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, siapa yang nak mengawal ataupun siapa yang nak menguatkuasakan sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang? Berarti pada hari ini kita boleh katakan mana-mana siapa yang duduk dalam bidang penguatkuasaan, pasti akan ada mereka yang melanggar kesilapan, melanggar ataupun melakukan kesalahan, pasti akan ada terlepas. Dia tak boleh perfect. Kita contohnya, kita tengah saman kereta ni, tengok kereta yang lain pun buat kesalahan, tak sempat nak saman. Lepas tu kita kata, tu buat kesalahan, dah nak macam mana, kamu nasib saya dapat dulu. Dia tidak berlaku proses keadilan yang sempurna, walaupun benda itu sebagai maslahat penyusunan yang dibuat oleh sebuah penguatkuasa. Tapi di sini nak bagi tahu, adakah penguatkuasaan ataupun undang-undang boleh mendidik, boleh mengatur diri manusia sebagai seorang yang berakhlak? Belum tentu sempurna. Maka sebab itu dalam perkara ini bahawasanya, apa yang penting dan juga apa yang perlu kita faham, undang-undang hanya boleh mengatur dan juga menyelia dari segi lahiriah. Lahiriah maksudnya benda yang bersifat zahir saja. Kita hari ini kita katakan, kalau undang-undang, kalau tuan-tuan lihat dalam undang-undang Puspan. Puspan ini undang-undang yang dibuat untuk akta hiburan di wilayah Persekutuan, ataupun akta hiburan yang dibuat oleh kementerian, ataupun akta yang hiburan yang dimergekan ataupun yang diselarikan dengan akta yang dibuat oleh Finas ataupun lembaga Profinas, lembaga penapisan filem dan sebagainya. Dia ada akta. Kalau tuan-tuan lihat dalam bab Finas dan Puspan, antara pegawai ataupun panel yang akan menapis segala filem, yang menapis segala artis-artis yang akan masuk di wilayah Persekutuan, khususnya dia terdiri daripada pegawai JAKIM dan juga pegawai agama. Begitu juga yang terdiri daripada mereka-mereka yang bidang hiburan dan sebagainya. Maka secara zahirnya dia boleh, tetapi secara batinnya, maksudnya secara batinnya, secara internalnya pada hari ini, kita tidak boleh membentuk undang-undang secara eksternal, internalnya, tetapi secara internal, secara eksternal, secara luar kita boleh bentuk.
bahawasanya artis tidak boleh berpakaian sekian-sekian, mesti berpakaian yang mengikut lunas-lunas ketimuran contohnya. Tapi di sana dia tidak boleh nak bentuk mereka-mereka ataupun artis-artis ataupun mereka-mereka dalam hiburan yang melampaui batas, tetapi dia bukan bersifat lahiriah. Contohnya lirik-lirik yang ketika mana berlaku program tersebut menghina agama sendiri dan sebagainya, dia tak boleh nak kawal ketika itu. Maka sebab itu datangnya agama yang melebihi daripada peraturan yang dibuat oleh manusia, yang mana membentuk dari segi luaran dan juga dalaman. Sebab itu hebatnya Islam dan juga hebatnya akhlak yang ada dalam Islam, bahawasanya ianya akan menghindarkan diri manusia dari segi zahir dan juga batin daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Dan bahkan apa yang dilarang dalam agama adalah kebiasaannya, ghalibnya, lazimnya, dia adalah perkara yang menjadi satu larangan mengikut tabi'i diri manusia. Apa maksud dia pada hari ini? Maksud dia pada hari ini, larangan yang dibuat dalam agama, dia selari dengan larangan yang dibuat secara tabi'i manusia. Kita ambil contoh pada hari ini, larangan kenapa Islam melarang kita pukul binatang suka hati. Tak ada kerja, jalannya sepak kerajaan kucing gitu. Kenapa akhlak tersebut dilarang? Kerana dia berlawanan dengan sifat lahiriah, batiniah, fitriah kita sebagai seorang manusia. Tak pasal-pasal binatang tersebut kita sepak. Berarti di sini bahawasanya apa yang dilarang di dalam agama dan juga dilarang di dalam akhlak yang digelarkan sebagai akhlak yang tidak baik ataupun akhlak yang razilah, akhlak yang keji, maka ia secara hakikatnya ia sudah menyamai dengan tuntutan fitrah manusia sebagai seorang manusia dan fitrah manusia sebagai sunnatullahnya yang menyukakan kepada perkara kebaikan dan tidak suka kepada perkara yang keburukan. Timbul persoalan pada hari ini, Datuk, kenapa hari ini ada manusia yang suka buat jahat? Sebab apabila perkara kebaikan tersebut sudah dikalahkan dengan perkara keburukan yang ada dalam diri dia, yang menghendaki dia suka perkara tersebut. Contoh persoalan yang biasa kita tanya dan pernah saya bertanya kepada masyarakat, kenapa hari ini dalam kalau kita lihat larangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjadi seorang yang berakhlak baik, contohnya larangan pengharaman arak, sedangkan dalam bab yang tidak dilarang selain daripada arak banyak. Selain daripada arak, maksudnya minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini itu satu tu je. Tambahan dengan minuman-minuman yang pengharaman ataupun larangan tersebut bersifat ardi, bersifat yang mendatang lah. Asalnya minuman itu halal, lepas tu kita pergi curi, minuman tersebut dah jadi tak halal. Itu lain. Maksudnya haram dari segi zati, benda itu hanya haram. Tapi bila kita persoalkan kepada mereka peminum arak contoh, kenapa minum arak? Sedap. Mana datang istilah sedap tersebut? Istilah sedap tersebut datang bagi mereka yang merasakan itu kesedapan. Tapi bagi mereka yang merasakan itu bukan satu kesedapan, iaitu merasakan ini adalah bukan pandangan agama, kenapa tak sedap? Kerana ini melibatkan salah satu daripada kemurkaan Allah SWT, maka dia akan tinggalkan. Tetapi mereka yang melaksanakan, mereka akan kata sedap. Sebab itu Nabi sebutkan dalam satu hadis, mafhumnya secara ringkas, Nabi kata apabila seorang manusia, anak Adam itu melakukan satu tindakan yang dinamakan sebagai dosa, maka akan terbit ataupun tercatatlah satu noktah hitam di dalam hati. Maka sekiranya dia bertaubat, maka akan terpadamlah noktah ataupun noktatus sauda, atau kita katakan bintik hitam tersebut. Maka dia bila dia buat akan jadi balik. Dan sekiranya dia buat tetapi tidak bertaubat-taubat, maka menyebabkan keseluruhan hatinya gelap. Dan ketika itu iman ataupun peringatan yang diberikan ianya tidak akan memberi kesan, melainkan daripada urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Allah Taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Allah Taala kata innal ladzina kafaru, orang-orang yang beriman sesungguhnya mereka ini sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang musyrikin Mekah ketika itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini sama ada kamu berikan peringatan ataupun kamu tak berikan peringatan, maka ketika itu mereka ini tetap tidak akan beriman. Apa maksud dia? Maksudnya Allah Ta'ala sebut dalam ayat seterusnya, khatamallahu ala qulubihim. Sebab Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala sudah patri, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah tutup hatinya daripada menerima peringatan dan juga menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ditutupnya disebabkan dosa dan juga disebabkan tindakan yang dibuat dari dirinya sendiri. Bukan tindakan daripada luar, tapi dari diri sendiri. Yang akhirnya
menyebabkan dirinya tidak dapat melakukan ataupun tidak akan berlaku peringatan yang berkesan dalam dirinya. Maka sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, undang-undang yang sedia ada dia boleh dilaksanakan, boleh diteruskan, tetapi penghayatan terhadap maqasid, tujuan perundangan tersebut, ini yang perlu dijadikan sebagai penghayatan. Kita ambil contoh tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bincang secara realiti. Kalau saya sendiri, tuan-tuan sendiri bawa kereta, kadang-kadang kita pun rasa rimas nak pakai seatbelt. Betul tuan-tuan boleh setuju, saya pun boleh setuju. Terutama selepas kita makan, tak selesa. Tapi kenapa kita boleh ikut perundangan apabila kita nampak polis depan? Di sana proses kita mengikut peraturan tersebut kerana ada penguat kasut. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pada hari ini kita mematuhi had laju? Kerana di sana tujuan meletakkan ataupun tujuan diletakkan undang-undang had laju darat di atas jalan raya kerana kebiasaannya kelajuan yang melebihi 120 contohnya di luar kawalan memungkinkan akan berlaku musibah yang lebih besar terhadap diri kita. Itu maksud tujuan pelaksanaan tersebut. Maka pada hari ini apabila orang tidak faham tujuan yang dibuat satu penguatkuasaan dan sebagainya, menyebabkan dia tidak boleh menghayati apakah tujuannya, apakah tujuan dan juga sebab dibuat satu peraturan tersebut. Atau contoh yang lain hari ini, dibuat peraturan supaya melintas di atas siapa yang melintas di bawah akan dikenakan denda 500 contohnya. Dah silap saya 500 lagi. Dah contoh. Kita pun bising, jauh, tinggi dan sebagainya. Okey, sepatutnya kamu lihat kepada tujuan penguatkuasaan. Apa maksud dia? Kalau malam dah sunyi, kereta pun tak ada, kita pun ikut peraturan, kena naik di atas. Kalau kita lintas ada masalah? Tak ada masalah. Sebab dah memang tak ada kereta, boleh baring sekejap tak? Boleh baring sekejap ke apa? Boleh guling-guling sekejap. Maksudnya begitu. Maksudnya berarti di sini bahawasanya yang menjadi masalah apabila suatu undang-undang dan peraturan yang dibuat di atas muka bumi ini, apabila penghayatan terhadap sesuatu peraturan yang dibuat yang tidak jelas, masyarakat kita sendiri kadang-kadang tak jelas, menyebabkan kita rasa tak perlukan kepada undang-undang dan peraturan. Sedangkan benda itu sangat penting dan memberikan masalah. Sebab itu ia dikira sebagai masalihul mursalah, satu tindakan yang dibuat sebagai satu kemaslahatan untuk menjaga maqasidus syar'iyyah. Nak jaga 6 ataupun 5 perkara yang diletakkan dalam agama. Kalau lintas jalan bawah, bolehkah kamu pastikan kamu tidak dilanggar ataupun pastikan nyawa kamu selamat? Bila kamu memandu dalam keadaan yang laju, adakah kamu boleh memastikan diri kamu selamat? Ini melibatkan urusan maqasidus syar'iyyah, iaitu kamu memelihara harta, memelihara nyawa, memelihara apa lagi, maruah, memelihara diri dan sebagainya, yang mana ia digariskan dalam agama sebagai satu tujuan, sesuatu pensyariatan dan undang-undang yang dilaksanakan. Baru kita faham, baru kita jelas kenapa Islam, kenapa undang-undang peraturan yang dibawa oleh agama Islam khususnya membawa kepada satu kefahaman yang jelas, iaitu penghayatan terhadap pensyariatan tersebut. Maka sebab itu dalam kita mengaji pada hari ini, dia akan sebut hikmatut tasyri'iyah. Bila kita baca kenapa Allah Ta'ala perintahkan puasa, lepas tu kita tengok balik hikmah, maka di sana baru kita dapat hayati kenapa kita berpuasa. Sedangkan orang lain tak berpuasa, kenapa pula kena waktu Ramadan saja? Kenapa tidak waktu bulan yang lain? Kenapa sebulannya? Kenapa tak buat selang-selang dan sebagainya? Baru kita nampak tujuan tersebut, barulah kita akan dapat fiqh siam, kefahaman dalam puasa, fiqh zakat, kefahaman dalam kita keluar zakat, fiqh apa lagi? Fiqhul haji wal umrah, kefahaman kenapa kita perlu pergi haji, kenapa kita buat haji dan umrah. Begitu juga fiqh solat, kenapa kita melaksanakan solat dan sebagainya. Kalau tidak, tak faham, maka akan timbul dan selalu akan timbul dalam masyarakat apabila ibadah tersebut dibuat. Antaranya orang mengatakan, si fulan tu dah semayang 5 waktu, kadang-kadang dia lah saf paling depan, tapi dia juga buat maksiat. Sebenarnya si fulan tersebut dia tidak boleh menghayati innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu dia punya hikmah dan dia punya penghayatan. Begitu juga dengan zakat. Si fulan tu setiap tahun keluarkan zakat, tapi masalah juga pada perniagaannya, berlaku juga syubhat, berlaku juga ibadat ataupun
harta-harta yang diambil daripada jalan yang tidak betul. Bermaksud zakat yang dibuat hanya sebagai peraturan, tetapi bukan sebagai penghayatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Taala. Ini minggu depan kita nak buat korban pula. Kita pun kadang-kadang tak faham apa dimaksudkan fiqhul al-udhiyah, kefahaman daripada tujuan kita melakukan korban, kerana nak menyatakan dan juga kita melihat sebagai solidariti ataupun mengenang kisah yang berlaku pada Nabi Ismail contohnya, dan juga agihannya nak dibuat kepada fakir miskin dan juga sebagainya. Maka sebab itu penghayatan terhadap sesuatu pensyariatan, penghayatan terhadap sesuatu penguasaan, dia adalah satu perkara yang sangat penting agar kita laksanakan perkara tersebut dalam keadaan kita benar-benar jelas kenapa perkara tersebut diperlukan. Jadi saya kira sekadar itu saja untuk pada tengah hari ini. Ringkas cerita kita membicarakan mengenai perbezaan di antara akhlak dan juga moral yang diiktiraf dan dicipta oleh Barat. Dan yang kedua, kita perlukan kenapa akhlak ini penting dalam struktur diri manusia, kerana dia akan menjadi pengimbang dan juga sebagai pengekang terhadap perkara-perkara yang kita akan laksanakan. Dan perkara yang ketiga, bahawa peraturan tidak cukup untuk mengatur dan juga menyelir diri manusia, tetapi dia hanya cukup untuk secara zahiriah. Depan poli, depan buat puasa kita akan buat baik. Depan bakal pak mentua kita sungguh kita nak buat akhlak yang baik. Tapi di sebaliknya, maksudnya dari segi batinnya, secara dalamannya, ianya tidak boleh disentuh oleh peraturan, melainkan ianya dibahaskan dalam akhlak Islamiah ataupun keimanan kita kepada Allah SWT. Ringkas cerita, akhlak dalam Islam ia menyusun dan mentadbir diri manusia secara luaran dan dalaman. Maka di sanalah ianya melibatkan dosa dan pahala. Lahiriah ataupun zahiriah, apabila melakukan satu perkara yang berlawanan dengan akhlak Islamiah, maka ia dinilai sebagai dosa. Begitu juga dengan batiniah, kita rasa ghibah, kita nak mengumpat orang, kita berasa kita nak dengki orang, kita rasa dendam yang ada dalam diri kita, yang kita tidak terjemahkan dengan bahasa lahiriah, dengan zahiri, maka ia juga akan menjadi satu masalah dalam kehidupan akhlak kita. Saya kira sekadar itu saja untuk pada tengah hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan diri sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah dan bersuatu subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.